Okay, Assalamualaikum semua. Hai viewer sekalian. Okay, bersiaran lagi kita hari ni Iaitu 16 hari bulan 16 hari bulan 3 hari Selasa. Hari Selasa. Okay, kita bersiaran hari ni dekat Facebook page. Family-ku dengan page Haliza Industry. Okay, IG ya nak? IG familyku.hq dan haliza.com.my. Okay, hari ni sebelum tu semua orang sihat ke? Kan hari Selasa ni dah hari kalau kat kedua. Penang ni hari Hari kedua kedua bekerja bekerja. dah. Okay, hari kedua dah persekolahan. Semua masih okey ke? Sihat ke? Okay, sebarang pertanyaan ataupun komen sewaktu Wani dengan Yana tengah kongsi tips sembang santai, bolehlah tanya soalan ataupun komen. InsyaAllah Wani dengan Yana akan pick satu-satu dan kami akan jawab lah kan. Ya, okay. betul. Hari ni kita tajuk apa? Hari ni tajuk, okay, sebelum tu yang mana dah masuk bolehlah ajak kaum keluarga ataupun kawan-kawan ke, boleh follow IG kita yang IG kita yang haliza.com.my dan juga familyku.hq familyku.hq dan ramai-ramai pergi like Facebook kita Iaitu Haliza Industry yang Berhad dan juga familyku dan juga familyku.hq juga. So bolehlah pergi like ramai-ramai. Okey, berbalik kepada kita punya topik hari ini. Topik yang kita nak bincang iaitu pembaziran makanan disebabkan tarikh luput. okey. Tu rata-rata orang kalau beli makanan, lepas tu tiba-tiba tarikh luput akan habis dalam contoh 2 hari lagi, sehari lagi. Lepas tu terus pergi buang. Okey, contoh beli roti. Expiry date dia nak habis esok. Dah kenyang, dah tak boleh makan, terus pergi buang. Betul tak? Ataupun dekat pasar raya tak sempat lagi, hari ni habis expiry date, esok dah tak nak customer beli, dah pergi buang. Semua tu dah menjadi satu pembaziran yang disebabkan dengan tarikh luput. So apa yang dimaksudkan dengan tarikh luput ni? Kalau semua orang tengok tarikh luput, kita ada 2 jenis tarikh luput. Betul tak Yana? Betul. Okey, tarikh luput di mana guna sebelum ataupun use by dan juga buy sebelum, best before. So dua benda ni sebenarnya akak-akak, abang-abang boleh balik belet packaging ataupun label makanan yang dekat rumah tu, cuba tengok use by ataupun best before. Dua benda ni adalah beza, orang cakap dia tak sama. Okey, kita akan kupaskan satu-satu jadi. Saya dengan Yana akan kupaskan apa perbezaan dua jenis tarikh luput ni. Okey, so hari ni kita akan kongsi dululah. Sebab ada golongan yang sangat sensitif dengan tempoh hayat atau produk tempoh hayat makanan ataupun produk yang ready cook ataupun ready to eat. Okey, lepas tu kalau dah macam Wani cakap tadi, dah hampir tarikh luput, kita akan buang makanan. Sayang sebenarnya makanan yang kita buang. Sebab sebenarnya ada benda yang kita boleh pakai lagi. Yes, sebenarnya ada makanan yang kita boleh makan lagi lepas tarikh luput tu sebenarnya. Ada yang tak boleh makan tu, memang tak boleh makan lah sebab bahaya kesihatan. So, tarikh luput ni, apa function dia tarikh luput ni Yana? Apa function tarikh luput ni Yana? Function dia ialah memberitahu kesegaran sesuatu makanan. Okey, lepas tu boleh dapat makanan tu baik ataupun tidak baik lagi. okey, selepas tarikh luput tu lah. Ya. Maksudnya tarikh luput ni sebenarnya kita tak boleh cakap dengan packaging tu sebenarnya. So, pekilang-pekilang akan membuat satu pelabelan yang di mana yang dipanggil tarikh luput yang memberitahu kita kesegaran makanan itu sendiri. Sama ada makanan tu masih dalam keadaan baik ataupun tak baik. Ataupun tak baik selepas Tarikh tarikh luput. Sama ada boleh makan ataupun tak boleh makan, kualiti dia macam mana lepas tarikh luput. Selepas tarikh luput tu, macam Wan cakap tadi, ada yang kita boleh makan, ada yang tak boleh makan. Nanti kita akan bincang seterusnya. Lepas tu lagi Yana, sebelum tu kita bincang dulu apa kesan sampingan kalau kita macam makan makanan yang dah habis tarikh luput. Kesan sampingan makan makanan yang telah tamat tempoh ni banyak apa? Orang panggil macam berbeza mengikut individu masing-masing. Sebab
setiap manusia ni daya ketahanan dia berbeza. Ya, betul. Lepas tu bergantung pada orang kata apa, antibody badan seseorang. Ya, betul. Contoh macam kalau kita makan roti kan, bila tarikh tamat tempoh tu, lepas tu akan menimbulkan masalah kesihatan. Tapi bila kita makan sekeping daging di dalam tin yang sudah tamat tempoh, kita boleh, perut kita jadi sakit semua tu. Okey, lagi? Okey, tu antara kesan yang Yana dah bagi. Antaranya tadi macam sakit perut, apa semua kan. Kadang-kadang kita makan roti yang habis tamat tempoh, kadang-kadang ada kesan sampingan, kadang-kadang tak ada kesan sampingan. Semua tu bergantung kepada antibody seseorang. Ya, antibody ataupun daya ketahanan seseorang manusia ataupun individu yang mengambil makanan tersebut. So contoh kalau makan daging, macam yang cakap tadi, makan daging dalam tin, sebenarnya makanan yang ready to eat ataupun makanan yang dalam tin ni sebenarnya dia tak semestinya tamat tarikh luput akan membahayakan kesihatan. Sebenarnya kalau abang-abang atau kakak-kakak yang tengok sekarang ni, kalau kita pergi pasar raya, dekat tin pun kadang tu ada macam kemek, ya, betul. gelembung. Okey, kemek, mengelembung, apa semua tu sebenarnya juga akan membuat makanan tu jadi macam masuk angin. Okey, masuk angin sebab apabila tin dekat pasaran tu dah kemek ataupun lain daripada dia bentuk asal, sebenarnya dia dah membentuk satu liang udara yang boleh menyebabkan bakteria tumbuh, pembiakan bakteria, di mana bakteria tu nama dia Clostridium botulinum. Sebenarnya Clostridium botulinum ni dia sebenarnya boleh menghasilkan toksik. Dia boleh mempercepatkan pembiakan dan hasilkan toksik dan membuatkan makanan kita tu bertoksik. So bila kita makan makanan yang toksik, dia akan mengganggu kita punya sistem ketahanan badan ataupun kesihatan kita. Okey, sebab tu kalau semua pergi pasar raya kena tengok dulu. Sebab tu orang selalu cakap dulu kan. selalu check nak beli makanan penting ni kena tengoklah dia punya kemek ke Ya, tak. kita jangan pakai main ambil buang troli lepas tu bayar. Jangan ambil, lepas tu nanti bila dah balik rumah, lepas tu nak makan keracunan makanan, lepas tu tengok tarikh luput tak habis lagi tapi dah keracunan makanan, then akan claim orang yang sepatutnya lah. So tapi kita sebagai pengguna ni kita kena alert lah, orang cakap peka dengan benda yang kita beli. Kita kena tengok dulu daripada kecil-kecil benda yang pelabelan tu sampai ke fizikal makanan tu sendiri. Contohnya macam tin tadi tu kan. So kita akan jadi pengguna yang bijak lah, orang cakap kan. Okey, lagi selain daripada tu juga, toksik juga bahayanya bukan boleh menyebabkan keracunan makanan je. Dia boleh menyebabkan kematian juga. So sangat bahayalah. Okey, kita seling kejap, kita akan baca komen wanita tengok dekat IG. Ini Facebook lah. Okey, kat Facebook Khalidah Idris, selamat petang. Okey, di sana roti kalau tak habis lagi tapi dah nak dekat tarikh luput boleh buat puding roti. Ya, betul Khalidah Idris. Nanti kita akan ulaskan. Okey, kita akan ulaskan kenapa roti yang dah hampir tarikh luput ataupun dah tarikh luput kita boleh makan lagi. Ya, ataupun dah selepas tarikh luput kita boleh buat macam-macam. Kita boleh buat puding, kita boleh buat makanan yang lain lah, supaya dia lebih macam menaikkan selera kita nak makan. Kan roti kan dah habis tarikh luput, so kita jadikan dia satu makanan yang menyelerakan kita balik. Okey, nanti kita akan bincangkan kenapa dia macam tu. Okey, seterusnya okey, tahukah anda semua di mana kakak-kakak, abang-abang yang tengah menonton kami live ni, tempoh jangkitan yang paling awal apabila kita makan makanan tersebut, sama ada dia tercemar ataupun tarikh luput dah habis, tempoh dia tahan dia macam mana? Yana tahan tempoh yang paling awal 1 hingga 3 jam selepas kita makan makanan yang dah tarikh luput. Okey, makanan yang macam makanan yang tak baik tu lah, macam yang jangkitan ke jangkitan kuman bakteria ke, ataupun tadi macam makanan tin tadi ke, tu yang paling cepat lah 1 hingga 3 jam selepas makan makanan tersebut. Okey, yang paling medium? Yang paling medium 1 hingga 6 jam selepas kita makan makanan yang sama lah. Okey, paling lewat? Okey, yang paling lewat ialah 12 hingga 24 jam. Terdapat juga simptom yang lagi panjang iaitu 24 jam bagi kesan sampingan yang teruk.
Malah yang ada yang berminggu-minggu pun ada juga. Maksud dia dia jadi macam lepas kita dah kena jangkitan ataupun kita dah macam mana dia kena jangkitan maksud 12 sampai 24 jam tu, after 24 hour pun masih ada simptom tu ataupun lagi teruk. So tu dah ada jangkitan yang paling lama lah macam kan. Sebab tu kalau kita makan kan satu benda kan, contoh orang macam ni, setengah orang dia macam ni, tak apalah dah makan makanan expired tak jadi apa pun, tak jangkitan apa pun. Ya betul, macam yang Kita tak tahu kan dalam tu macam mana proses dia. betul. Macam yang nak cakap tadi, makan kita punya jangkitan tu mengikut kita punya antibody kita lah kan, ketahanan, betul tak? So setengah orang dia makan terus dapat jangkitan, setengah orang tunggu esok baru dapat jangkitan. Sedangkan dalam makanan yang sama, betul tak? Okey, setengah orang dia macam ni tau, bila dia nak alert dengan dia kena keracunan makanan tu, dia macam ni. Dia makan benda sama dengan aku tapi tak kena jangkitan pun. Tapi dia pun aku kena. Betul ke disebabkan makanan tu ataupun kita pergi claim dekat kita beli makanan tu kan, contoh kat kedai ke ataupun dekat pasar raya kan. Saya sakit ni. Tapi dia akan cakap macam ni, kawan awak makan juga tapi tak kena pun. So sekarang kesimpulannya sekarang kita kena ikut imunisasi badan dan juga tempoh jangkitan yang paling awal, medium ataupun lewat kepada seseorang individu tu. Sebab manusia tak sama kan. So manusia tak sama. Itulah punca dia. Okey. So Muhammad Faris bagus. Halwani good input. Thank you. Okey, besok kita ada komen lagi ke? tak ada dah. Okey, sebelum Wani dengan Yana nak bercerita nak panjangkan lagi kita punya isu yang menarik ni, kami nak buat sedikit pengumuman ataupun pemberitahuan. Kita ada promosi apa Yana yang kau sekarang? Kita akan ada promosi yang Wheaties, snack Wheaties 20 pieces akan dapat free postage. Yes, pembelian Wheaties 20 pieces dan ke atas kita akan bagi free postage. Post hari ni, esok confirm sampai depan rumah. Ya, sampai dengan cepat. So siapa yang nak order nanti boleh klik link dekat bawah. Okey, boleh klik link kat bawah. Admin kami akan reply secepat yang mungkin. Yes, betul. So sekarang disebabkan kita macam sekarang kan musim-musim kenduri, sekolah pun dah masuk, cikgu pun maybe nak buat reward ke untuk student yang baru masuk kan, ataupun nak menarik perhatian pelajar-pelajar yang baru masuk ni. So why not kita beli Grab Wheaties ni yang mana ada 4 flavor yang menarik, BBQ, tomato, hot spicy dan juga cheese. Kita ada 4 versi yang menarik ni. Memang orang cakap produk berkualiti tinggi, tak ada MSG, tak ada trans fat, tiada pewarna dan perisa tiruan. Beli 20 pieces dan ke atas kita akan dapat free postage. Yang mana makcik-makcik sekarang yang tengah tengok yang nak buat door gift orang cakap ataupun free gift pada kakak-kakak yang ada jual produk kan, nak bagi free gift kepada customer, boleh Grab Wheaties ni. Memang berbaloi sangatlah sebab kita beli 20 pieces kita akan dapat free postage. Nak order boleh order yang dekat link dekat bawah. Admin kami dah pinkan nombor telefon, boleh klik dan terus WhatsApp. Kami akan reply secepat yang mungkin lah kan, betul tak? Betul. Okey, yang mana-mana yang tengah lihat ni nak menjana pendapatan orang cakap. Jadi ejen. Akak-akak yang si rumah ataupun pelajar-pelajar, yang abang-abang di luar sana yang nak jana pendapatan. 4 minggu boleh capai 5 angka sahaja. Ya, 4 minggu boleh capai 5 angka. Yang penting kena konsisten dan rajin. So boleh juga klik link di bawah. Boleh jadi ejen kami, jana pendapatan dengan kami yang memang superb. Okey. So Kita teruskan lagi dengan tajuk perbincangan kita hari ini. Okey, tajuk pembincangan kita hari ni kita berbalik-balik, dah habis kita buat promosi. Okey, macam mana kita nak buat penentuan tarikh luput sesuatu makanan itu? Maksudnya yang Wani cakap tadi, apa tu beza use by, guna sebelum ataupun best before, baik sebelum. Okey, dua benda tu adalah berbeza. Okey, di mana perbezaan dia? Yana boleh terangkan perbezaan dua jenis tarikh luput yang ada dekat pelabelan makanan yang dekat pasaran. So lepas ni
Yang mana yang menonton live ni boleh dah alert, peka dan sebelum beli makanan tu boleh tengok dulu dekat label tu. Macam tu. Okay, Yana boleh explain? Okey, maksud label guna sebelum iaitu kualiti makanan sudah berkurangan selepas dari tarikh tersebut walaupun makanan tersebut disimpan mengikut syarat penyimpanan pada label makanan. Lepas tu kelihatan dan menunjukkan ciri seperti berkulat. Lepas tu tenyik, masam ataupun basi. Okay. So maksud dia guna sebelum use by ni sebenarnya kan betul lah yang Yana cakap tadi. Apabila makanan kita dah melepasi tarikh guna sebelum ataupun use by, okey, abang-abang kakak-kakak sekarang tengah menonton ni boleh ambil makanan yang kalau ada kat dapur tu kan, boleh ambil sekarang tengok label dekat makanan tu use by ke ataupun best before. Okey, kita akan bincang pasal use by dulu, guna sebelum. Okey Yana, guna sebelum ni sebenarnya apabila makanan kita dah melepasi tarikh guna sebelum, dia kualiti makanan dia memang berkurangan selepas tarikh tersebut. Okey, contohlah tarikh ni habis hari ni 16 bulan 3 kan. So esoknya kita baru tengok, kita baru perasan kita nak makan. So sebenarnya kualiti dia dah berkurang. Memang berkurang sangat dan dia melibatkan keselamatan makanan. So maksud dia sekarang dekat sini, makanan tu akan menunjukkan ciri-ciri yang berkulat, tenyik, masam ataupun basi. Memang kalau use by totally kalau dah habis after tarikh tu, macam hari ni, tarikh lepas esok ni kita nak makan, memang tak boleh makan use by. Selalunya makan makanan yang perishable, makan makanan yang fresh orang cakap. Contohnya macam yogurt, susu, produk tenusu lah selalunya. Okey, lagi satu telur. Kalau perasan dekat telur pun memang chop use by. So apabila dah habis dia tarikh luput daripada use by tu, akak-akak semua yang abang-abang yang tengah tengok ni dinasihati tak payah ambil lah. Okey, nak-nak kalau dah dia menunjukkan ciri berkulat, masam, basi, busuk semua tu, so dah yang lebih baik kita buang lah. Okey, sebab tu memang dah membahayakan kesihatan dan memang tak boleh nak makan lagi makanan yang macam tu kan. Makanan ni okey, makan makanan yang macam ni yang telah sampai tarikh tersebut akan menimbulkan masalah kesihatan kita. So benda yang memudaratkan kesihatan kita kena elakkan lah kan. Dalam Islam pun ataupun dalam setiap agama pun dah mengajar benda yang memudaratkan kesihatan ataupun nyawa kita patutnya elakkan. Okey, macam tu. Okey, seterusnya kita akan pergi dekat best before, iaitu baik sebelum. Macam mana Yana baik sebelum? Okey, baik sebelum ni maksud dia macam tarikh terakhir anda boleh mengharapkan makanan tersebut mengekalkan semua sifat kualitinya pada tahap terbaik. Okey. Dibungkus makanan tu dibungkus secara segar selama tempoh 90 hari. Lepas tu produk ni berlabel baik sebelum, masih boleh dimakan dan kualiti masih terjaga sekiranya makanan disimpan mengikut pada label makanan tersebut dan masih belum dibuka. Okey. Maksud Yana tu, okey, Wani apa orang cakap ringkaskan kan, yang mana yang baru join tu. Okey, sebenarnya pelabelan makanan baik sebelum ataupun best before selalunya kan dia dekat makanan roti tau. Roti gardenia tu yang selalu kita makan dengan kaya tu kan. So boleh tengok kat situ label ni bermaksud tarikh terakhir makanan anda mengekalkan kualiti ataupun kesegaran. Okey, contohnya roti tu tarikh best guna sebelum ataupun best before by today. Hari ni 16 bulan 3 dan tiba-tiba kita nak makannya esok pula tak ada makanan kan, waktu-waktu macam tu lah tak ada makanan. So ada roti tu je nak makan esok. Boleh makan. Tapi roti tu akan dia punya kualiti akan berkurangan seperti macam kita tahu roti tu akan keras. Ya, betul. Tekstur dia akan keras, akan lain pada yang ni. Sebab Wani sendiri pun Yana dekat rumah kan, Wani try buat eksperimen. Okey, di mana kita try nak consume produk tu after tarikh luput dia kan. Okay, terutamanya roti lah kan. Memang betul, memang tekstur roti tu keras, I mean dia sedikit lah perbezaan daripada yang awal kan. Kalau kita tahu gardenia memang lembut, gebu kan tekstur roti dia. Tapi apabila lepas je tarikh guna sebelum, dia memang tekstur dia automatik jadi keras.
Jadi macam bukanlah keras macam kayu tu. Ya, dia macam sedikit saja keras. Ya, sedikit keras. So maksud dia sekarang so produk yang macam ni dia dibungkus secara segar selama 90 hari. Sebelum kita labelkan dia tarikh luput dia tu, guna sebelum. Sebab produk-produk kita akan buat awal. Dan kita ada satu tarikh lah yang kita nak bagi tahu pengguna yang kesegaran produk ni sampai masa itu je. Selepasnya pengilang-pengilang tak akan jamin lah dia akan mengekalkan kualiti macam kita baru beli. Betul tak? Ataupun baru dibuat. So berbalik kepada pelabelan baik sebelum. Okey, so sekiranya selepas tarikh ini, tarikh best before, kualiti makanan tersebut sudah sedikit berkurangan berbanding dalam tempoh tarikh baik sebelum. Macam orang cakap lah, kalau ada habis hari ni, esok nak makan, roti tu memang akan jadi keras sikit. Dia tak akan sama dengan original tu kan. Okay, so kita sebagai pengguna ni, kita kena buat penelitian. Ya, kan? Penelitian waktu kita beli tu. Betul tak? So kualiti makanan tu macam mana? Tarikh dia bila nak habis kan? Kita belik dulu roti tu macam mana? Betul. Lepas ni nak pergi beli kan, cuba tengok betul tak bohong untuk best before ni. Memang lepas tu akan keras sikit. Ya. Okay. Kita boleh cuba kan nanti? Ya, kita boleh cuba. So makanan ni, roti ni boleh je nak makan. Okay, esoknya tu boleh je nak makan sebenarnya walaupun tarikh luput dah habis. Ataupun kan dia macam dah terlajak tarikh luput macam 2-3 hari kan, roti ni sebenarnya boleh makan. So kalau macam contoh kalau kita tengok mak bapak kita kan, ataupun ibu bapa yang dekat rumah, ataupun nenek-nenek kita yang dah berpengalaman lama kan, kalau yang dia tengok roti yang dah berkulat kan, masih nak makan. Betul. Pelik tak? Kita yang generasi yang cakap generasi Y ni yang ke depan ni, bukan takat tengok kulat seluruh roti. Tengok kulat yang sikit tu pun dah macam alamak, tak mapuk baling atau sampah. So sebenarnya boleh je makan. Kalau ada kulat tu kan, potong yang bahagian kulat tu. Betul, boleh je makan. Cumanya janganlah makan yang kulat tu. Kita potong lah kan. Okay, tapi kualiti dia memang akan berkurang lah. Sebab makanan yang macam ni dia masih boleh dimakan walaupun telah melebihi tarikh luput, tapi dengan syarat masih elok untuk dimakan. Macam orang cakap tadi lah, kalau macam dah tumbuh kulat sampai satu roti, takkan kita nak makan kan? Tak payahlah makan. Okay, tumbuh kulat ni bukan takat lepas expired date. Sebelum expired date dah ada kulat pun tak payah makan dah. Sebab kulat ni akan menghasilkan satu toksik yang membahayakan kesihatan manusia. Okay, sebab tu juga yang boleh jadi keracunan makanan. Betul tu. Ya, betul. Macam contoh roti ni, kalau kita balik berroti, cara penyimpanan pun kena ikut macam ada kat label. Ya, betul. Macam contoh jauhkan daripada tempat lembab ke, daripada cahaya matahari. Semua tu sebenarnya kan untuk memanjangkan lagi jangka hayat sesuatu benda ataupun makanan kan. So sebab itulah pengilang-pengilang akan letak kat label. Okey, contoh makanan tenusu macam gini dia punya cara penyimpanan. Makanan kering macam ini. Sebab sebenarnya function cara penyimpanan ni untuk kita meningkatkan lagi jangka hayat tu, ataupun even though jangka hayat dia dah lama luput, tapi masih boleh dikonsum. Masih elok. Masih elok. Okey, maksud dia tak dijangkiti kulat lah dan sebagainya lah. Okey. So boleh beza antara use by dengan best before. So lepas ni dah boleh pergi pasar raya tu, dah boleh belek lah tengok. Kalau macam use by tu kan, boleh buang terus sebab dia melibatkan keselamatan makanan, food safety, yang mana memang bahaya keselamatan, bahaya kesihatan kita. So boleh terus buang kalau dah use by. Okay, kalau untuk best before, okay, macam yang Khalidah Idris cakap tadi dekat IG kita, dekat Facebook. Facebook. Okay, Haliza ada kita punya komen tadi, dia cakap kalau roti tu dah habis expired, dia nak buat puding roti. Ya, itulah maksudnya lepas dah habis expired kan. Yang nak kita boleh buat tu puding roti kan. Ya, betul. Sebab puding roti kalau kita buat, kita akan campur susu, lepas tu kita akan bake kan. So benda tu dah improve balik dia punya texture. Betul tak? Dia kena susu kan. So dia akan lembut balik. So totally roti yang dah habis expired tu sebenarnya kita dah transform dia jadi satu makanan yang macam menyelerakan, puding roti. Puding roti. So dia akan jadi satu makanan yang tarik balik kita punya minat nak makan. Tadi ni tengok dah habis expired, tak mau makan lah. Kerah lah, tak mau makan lah.
Lepas tu mak-mak ni pula jenis macam, ish nak buang sayang, betul tak? Kulat. Nak buang sayang, kulat tak ada lagi. Lepas tu mak dia pun dengan bijaknya, mak dia Buatlah ambil, podi roti. buat podi roti, transfer, letak dalam satu bekas tu, tiba-tiba mai makan. Sebab kita dah, sebenarnya roti tu boleh makan, cuma kualiti dia saja berkurang. Betul boleh makan. So betul lah kali dia cakap tadi, kita menggunakan, selalunya memang kat rumah pun guna roti-roti yang expired buat podi roti. Okay. So sebelum tu kita buat sikit. Okay. Sebelum kita melanjutkan lagi perkongsian kita, boleh yang mana yang baru masuk tu Boleh. Okay, boleh pergi like dulu Facebook Haliza Haliza Industri Sdn Berhad. Ya, dekat page Facebook kan? Facebook, ya. Okay, dan juga Dan page juga family. Familyku. Close. Dan juga page familyku.hq. Okay, familyku.hq. Lepas tu kita juga boleh pergi follow dekat IG haliza.com.my dan familyku.hq juga. Ya, boleh pergi ramai-ramai follow, like page. Anda akan dapat segala informasi-informasi yang berguna dekat situ. Betul. Semua promosi kami yang mana yang tak nak ketinggalan untuk dapat promosi-promosi daripada Haliza dan Familyku, boleh pergi like page dan juga follow Instagram. Okay, kami sebenarnya ada membuat promosi Iaitu Wheaties. snack Wheaties, iaitu 20 pieces kita dapat free postage. Ya, beli 20 pieces dan ke atas kita akan dapat free postage. Anda submit order hari ni, kami Esok post, kita dah post. kita dah post, esok lusa dah boleh makan. Betul. Okey. Boleh klik link WhatsApp yang admin kami dah pin dekat Kat bawah. Boleh tekan dan cakap nak beli Wheaties ataupun nak jadi ejen pun Ya, boleh betul. kan? So admin kami akan balas Secepat yang mungkin. Ya, secepat yang mungkin. Yang nak menjana pendapatan, akak-akak yang duduk kat rumah, yang suri rumah yang sedang tengok ni, adik-adik yang masih belajar ataupun mahasiswa-mahasiswi kan, yang mana nak buat part time berbisnes online, boleh join kami untuk menjana pendapatan berapa angka Yana? 5 angka selama 4 minggu. Okey, kami Siapa akan, tak mau kan? siapa yang tak mahu 5 angka banyak untuk kita boleh ajak A to Z. Betul. Cepat-cepat WhatsApp. Okey. Okey, kita akan teruskan dengan tajuk kita tadi, pembaziran makanan akibat tarikh luput. So seterusnya apa lagi kita nak bincang? Awak tahu tak 9 makanan ni selamat dijamin walaupun selepas tarikh luput. Okey, antara contoh 9 makanan tak 9 Selamat dimakan walaupun selepas tarikh luput. okey, walaupun selepas tarikh luput. Okey. So biasanya kita suka buang makanan kan lepas tarikh luput. Betul tak? Bila tarikh luput tu kan, lepas tarikh luput tu pi buang semua makanan tu sampah. Tu sampah pun jadi kenyang. Lepas tu tarikh luput sebenarnya, okay, Wani ulang balik yang mana baru join tu kan. Tarikh luput sebenarnya bukan satu penghalang ataupun roadblock yang menyebabkan anda tak boleh makan dan makanan tu. Sebenarnya dia hanya tarikh luput ni, kan dia ada 2 tadi kan perbezaan dia kan. Ya. So cuma 2 perbezaan tu kena alert sikit lah kita sebagai pengguna ni. Kalau best before tu boleh je makan lagi. Cuma betul. nak dengan tak nak je. Betul. Okey, tarikh luput ni sebenarnya sebagai peringatan kepada pengguna tentang kesegaran sesuatu makanan. Okey, makanan yang sudah melepasi tarikh luput ni sebenarnya masih boleh dimakan, cuma menghilangkan kualiti rasa pada makanan itu. Okey, menurut pakar pemakanan Maya Feller, terdapat beberapa faktor lain yang menjadi penentu sama ada suatu makanan itu masih baik ataupun tak. So maksud dia sekarang kat sini tak semestinya bergantung dekat tarikh luput. Ya, betul tak? Setengah makanan sebelum tarikh luput pun tak boleh makan dah. Betul. So kita juga ada faktor-faktor ni. Kita boleh Antara tengok faktor dari dia, segi bau, tekstur atau warna makanan yang telah berubah. betul Yana. Sebab apa? Selalunya makanan yang macam ni kan sebelum tarikh luput sebenarnya daripada cara penjagaan ataupun cara penyimpanan makanan tu. Sebab setiap makanan kita ada 3 kategori tau makanan. Satu, high perishable yang tinggi kesegaran. Kedua, medium. Ketiga, less perishable orang cakap. Kan? So makanan-makanan yang telah macam
high perishable ni, maksudnya makan makanan yang segar, macam sayur, semua tu. So sayur, ikan, semua tu cara penyimpanan lain dengan less perishable. Macam roti, biskut yang kering, dia lain sebenarnya cara penyimpanan. So sebagai pengguna ataupun pengkonsum makanan, kita kena belajar sikit lah benda tu. Sebabnya lain makanan, lain cara penyimpanan. Ada ya, kalau tengok kan kat rumah kan, ada makanan yang kena simpan dalam peti ais. Ya, Ada makanan tak perlu pun simpan dalam peti ais, tapi boleh makan. Betul tak? ada makanan yang kita perlu simpan dekat frozen. Tempat beku. Tempat beku kan. Macam ikan contohnya. Cuba pergi simpan dalam chiller je. Ya, betul. Sebenarnya kan simpan dalam chiller, ikan yang simpan dalam chiller maybe dalam 3 hari je boleh guna. Lepas tu tak boleh guna dah. Sebab apa? Dia ada pertumbuhan bakteria tapi secara perlahan. Betul. Melainkan kita simpan dalam frozen yang memang totally merencatkan pertumbuhan bakteria lah. Kan, sebab dia dah dalam suhu yang sangat rendah. Memang bakteria pun tak mampu nak hidup ataupun membiak. Tapi dalam chiller ada setengah bakteria, okey, di mana dia mampu untuk membiak dalam suhu yang rendah, tapi dalam kadar yang perlahan. Dia membiak tapi dalam kadar perlahan. So benda-benda tu kena alert. Penyimpanan makanan semua kan kena bertutup walaupun simpan dalam peti ais. Okey. So kita berbalik dengan 9 makanan yang boleh dijamah walaupun tarikh luput, walaupun selepas tarikh luput. Okey, apa makanannya? Okey, yang pertama ialah bijirin. Okey, bijirin ni mempunyai jangka hayat yang panjang sekiranya disimpan dengan baik, iaitu di dalam suhu dingin dan kering. Okey, bijirin ni macam cereal lah, Coco Crunch, apa cakap ni nak raya ni apa orang selalu beli cornflake kan? Cornflakes lah. Ya, cornflake, lepas tu honey star. Bijirin makanan-makanan yang kering lah, selalunya kering lah bijirin ni kan. Ya, selalunya dimakan waktu breakfast kan. So cuba kita letak tempat yang kering, bukan tempat yang basah, tengok mesti dia masuk angin. ya betul. Okey. Dia kembang. Cuba balik kat rumah. Cuba dekat anda yang dekat rumah sekarang kan, cuba letak Coco Crunch dekat luar, tanpa dalam kedap udara. Cuba tengok. Okey, saya yakin makanan-makanan kat rumah sekarang mestilah tarikh luput masih jauh kan. Ditambah serius selalunya tempoh hayat dia tinggi juga sebab dia makanan kering. Tapi cuba buat eksperimen, kita sama-sama buat eksperimen, letak cereal tu dekat ruang tamu letak dalam kedap udara. Tengok jadi apa? Betul. Okey, esok confirm tak mau makan dah. Sebab masuk angin, dia dah menyerap segala apa orang panggil udara-udara yang kat persekitaran kita ni dah masuk dalam cereal dan menjadi tekstur dia lembek. Lemau. Orang dalam bahasa Inggeris cakap apa? Soggy. Okey, yang tak faham lemau tu kita soggy. So kita takkan makan dah, betul tak? Betul. Tapi tarikh luput dia nak habis lagi setahun ke depan, tapi dia tak ada makan. Nampak tak sekarang? So cara penyimpanan lah kat situ kan. Seterusnya? Okey, yang kedua ialah keju. Pembuat keju yang terkenal dekat New York, Rachel memberitahu keju semakin enak walaupun sudah melepasi tarikh luput. Pertumbuhan bakteria bukanlah satu masalah asalkan potong bahagian yang rosak. Macam yang Wani cakap tadi kan, bila roti dah berkulat, kita potong je dekat bahagian yang dah berkulat tu. Kita makan je yang dekat yang tak berkulat lagi. Macam keju jugalah, sama je. Ya, betul. Tak payah nak makan yang hak berkulat tu kan. Tak payah nak memudaratkan diri, kesihatan kita. Sedangkan bahagian tak berkulat tu masih ada. Betul. Untuk kurangkan pembaziran makanan lah kan. Okay, seterusnya pasta. Okey, yang ketiga ialah pasta. Pasta kering kan, biasanya boleh disimpan sehingga 2 tahun asalkan ia diletakkan di tempat dingin dan kering. Dia sama seperti bijirin. So pasta ni yang maknanya yang tak tahu tu yang macam spaghetti tu lah. Macam spaghetti lah, makaroni lah, spiral lah. Yang macam-macam bentuk tu. Okey, tu adalah pasta. Dia kan kering kan. Dia macam kita boleh simpan dia di dalam kabinet. Tapi make sure dalam dia tertutup lah. Sebab apa? Pasta ni sebenarnya dia juga dibuat daripada orang panggil apa? Gandum Dia akan menyebabkan jangkitan kutu. Tahu tak kutu dalam beras tu? Orang panggil apa? Bubuk dia macam bubuk tu kan. Okey, yang hitam-hitam, binatang yang hitam tu dia boleh macam menjangkiti makanan kita. Yang pasta tu kalau kita biarkan dia dalam suhu yang keadaan yang terbuka. Okey, pasta ni kalau macam kita biar dia dalam keadaan yang terbuka, dia tak akan lemau sebenarnya pasta ni kan. Dia ambil masa lah untuk dia serap kita punya udara luar tu untuk dia jadi soggy ataupun dia hilang dia punya tekstur.
tapi dia akan menyebabkan penarikan tu, bubuk tu ataupun kutu beras tu sendiri. So dia akan, benda tu kan macam kualiti tak elok lah kalau dah sampai ada kutu beras tu. So kita sepatutnya Elakkan benda yang boleh benda kita tu. elak. Boleh kita elak. Sekarang ni banyak dah packaging Yana. Tengok tak packaging yang kita boleh pusing tu? Ya, betul. Yang kita boleh letak, kan pasta kita panjang-panjang. Kita boleh letak pasta dalam tu. Satu lagi kompartmen kita boleh letak beras, satu lagi kompartmen kita boleh letak makaroni semua tu. So benda tu kalau nak gunakan, just buka kompartmen tu. Saya tak tahu dekat Malaysia ada ke tak sekarang ni, tapi tuang je. So nanti dah habis kita refill balik. Ya, tak perlu pakai tangan ke, sudu ke. Ya, so kita tuang je terus kan. Dah habis tu kita akan refill balik dan simpan balik dalam kabinet. Selamat. Ya, macam tu lah cara untuk kita menyimpan, untuk mengelakkan pembaziran yang berlaku, yang dah berlambat makanan yang terbuang kan. So kalau selagi benda tu kita boleh elak, kita elak lah kan. Seterusnya Yana. Okey, yang keempat ialah yogurt. Yogurt yang telah dibuka biasanya akan lebih cepat rosak berbanding belum dibuka dan boleh bertahan sehingga 2 minggu selepas tarai luput. Okey, contoh macam kita beli yogurt kan, lepas tu kita buka, lepas tu kita simpan dalam TI pun dia cepat rosak. Okey, berbanding dengan yang belum buka. Betul Yana? Ya. Sebab kalau perasan kan dekat pasaraya, dia macam dia tak tunggu tau. Macam contoh expired date, okey, kat pasaraya dia sebenarnya kan, kalau contohlah satu yogurt tu dia punya tempoh hayat dia tahan dalam sebulan orang cakap. Okey, sebab dia produk tenusu. Tenusu adalah produk yang high perishable, yang segar. Okey. So dekat pasaran kalau tengok dekat dia punya cila-cila tu kan, dia boleh tak lama tu Yana. Kadang-kadang makan masa sebulan tanpa rosak. Tapi contoh kalau kita yogurt tu dah dibuka, kita dah makan, contoh balik pada selepas raya kan, tak sabar ni nak makan, buka makan dalam kereta. Lepas tu balik simpan dalam TI. Ya, betul. Sebab tu kalau baca kat pelabelan bahan tenusu ataupun produk makanan tenusu, dia akan cakap macam ni. Apabila dah dibuka, simpan dalam peti sejuk selama 3 hari ke. Dia akan bagi tempoh 3 hari je. Dia akan bagi jaminan 3 hari. Sebab yogurt apabila yang dah dibuka ataupun produk-produk tenusu yang dah dibuka, akan mengalami pembiakan bakteria walaupun dalam peti ais. Betul. Okey, ada bakteria yang mampu hidup dalam suhu yang rendah dan membuatkan pembiakan orang cakap apa, tapi dalam keadaan yang slow lah, tapi dia stay membiak. Sebab tu produk tenusu buka aja 3 hari dia simpan dalam peti ais dan habis sampai 3 hari pun dia dah berkulat. Dia dah masam kan. Kadang-kadang kan pelik. Yogurt simpan dalam peti ais tapi pasti pemasak. Tak sedap kan. Okey, sebab tu yang buka lebih yang tak dibuka lagi tahan daripada yang dah terbuka kan. Sebab okey, Wani nak kongsi tips sikit kan. Selalunya produk-produk tenusu ni, kita bila daripada pengilang, kita akan melalui satu proses, orang panggil proses sterilization. Sterilization ni maksudnya proses yang mematikan bakteria pada suhu yang tinggi. Sebab tu produk susu, kalau anda semua dekat sekarang yang Viva ni tengok, produk susu ada yang dekat rak chiller yang suhu rendah dan juga rak suhu bilik. Perasan tak? Sebab proses tu lah sebenarnya. Proses tu dah mematikan bakteria-bakteria. Dan juga dia boleh tahan dekat walaupun suhu bilik. Kan suhu yang macam ni. Tapi macam biasalah kalau dah buka memang tak boleh tahan lama dah. Sebab kita daripada mulut kita pun ada bakteria. Daripada surrounding kita pun ada bakteria yang dia dah masuk dalam makanan ataupun minuman kita. Dan benda tu tak tahan lama. So seelok-eloknya pengilang-pengilang ataupun dah label di makanan, bagi jaminan hanya 3 hari je makan sampai habis. Kadang-kadang dah tempoh 3 hari pun, tak sampai 3 hari pun makanan dah tak dikonsum. Walaupun kita simpan dalam peti ais, betul tak Yana? So benda-benda ni sebenarnya kita tak perlu pun nak pergi orang cakap nak pergi belajar teruk-teruk kan. Sebenarnya benda ni, info-info macam ni kan, tengok live kami pun dah dapat info-info macam ni. Sebabnya kita sebenarnya dalam kehidupan seharian ni dah melibatkan makanan pula kan. Makanan pula akan melibatkan kesihatan sebab kita dah makan, dan melibatkan tenaga kita nak melakukan pekerjaan seharian. Betul tak Yana? So kita kena alert lah apa yang kita makan, apa yang kita beli, apa yang kita pilih untuk kita consume. So seterusnya Yana. Okey, yang kelima ialah kerepek ubi. Okey, kerepek ubi mungkin sudah tidak enak dimakan jika terbiar masuk angin. Tetapi kalau
kita menyimpan dengan baik, ia boleh bertahan lama dan jangan bimbang jika sudah melepasi tarikh luput. Okey, kalau macam kerepek ubi tu dah masuk angin kan, mesti dia macam lemau, tak sedap semua tu kan. Tapi kalau kita simpan dengan baik, dia akan tahan lama sebab dia masih ada rangup. Kekal sedap lagi makan. Sebab dia makanan kering ni senang nak simpan dia. Ya. Cumanya tahu cara penyimpanan yang betul lah dalam bekas kedai udara kan. Sebab kerepek ubi ni dia makanan yang ringan. Makanan orang cakap apa, makanan yang kering. Betul. So kalau biar dekat suhu bilik ataupun tak bertutup, dia memang akan melibatkan apa namanya, Makanan tu dia rosak lah. lemau lah orang cakap kan. Dia masuk sebenarnya angin, semua tu. kerepek-kerepek ni jarang nak dijangkiti kulat. Ya, betul. Sebab dia tekstur dia kering. Sebab kulat dia tak suka tekstur makanan yang kering. Dia suka tekstur makanan yang lembab. Ya. Macam roti. Tapi Tapi tengok cara penyimpanan kita. tengok Ya. cara penyimpanan kita. So kerepek tu akan reduce lah dia punya kualiti. Kalau kita simpan tempat yang tak kedai udara Ya. kan, dia akan dilemau. Siapa nak makan lah kalau kerepek dia lemau kan? Tak semestinya kita sebagai pengguna yang mengguna dekat rumah, kadang-kadang Ya. yang dekat kedai. Ya. Takkan nak jadikan waste bila dia lemau. Confirm lah pengguna takkan beli kan, customer Ya. takkan beli kan. So benda-benda ni kena pekau sikit. Betul. Seterusnya. Okey, yang keenam ialah roti. Okey, macam kebiasaannya sampai sahaja tarikh luput kita akan buang roti kan. Tapi sunatnya kita boleh makan lagi. Roti tu selamat dimakan asalkan tidak berbau masam ataupun busuk dan bergulat. Okey, sebaiknya manfaat dengan buat roti telur atau roti bakar. So ni sama dengan kes roti puding Ya, tadi lah. betul. Okey, sebab roti ni Macam-macam kita boleh buat. macam-macam kan? kita boleh buat lepas dia dah habis tarikh expired ni sebenarnya. Janji dia tak masam, busuk dan bergulat je. Selalunya kalau dekat rumah ni selalunya habis lah kan kita Ya. makan kat orang tu makan orang ni makan. Tapi kalau dekat kedai-kedai ni selalunya benda tu kalau orang tak beli dia jadi pembaziran lah. Sebab dia tak nak jual pun tak ada orang nak beli. Tapi cuba pakai alternatif yang ada. Buat macam puding roti ataupun roti bakar, betul tak, sedekah ke ataupun roti telur kan, ataupun kita sendiri nak makan pun boleh sebenarnya. Sebab kita dah improvekan roti tu dalam satu roti yang baru orang cakap, betul tak Yana? Ya. Okey, seterusnya. Okey, yang ketujuh ialah coklat. Okey, coklat ni kan warna keputihan pada coklat yang disimpan lama bukannya kulat. Ia sebaliknya coklat bloom dan selamat dimakan. Nak lebih selamat, simpan coklat anda dalam peti ais. Ya, coklat dia half dry food tapi sebenarnya dia masih ada kelembapan orang cakap. Dia adalah salah satu produk penusu yang sebaik-baiknya simpan dalam peti sejuk lah untuk mengekalkan dia punya kualiti. Orang cakap kan, Ya. untuk mengelakkan ada kulat semua tu. So lebih tahan lama lah kalau dibandingkan simpan dekat room temperature lah. Ya. Mesti Yana. Okey, yang ke-8 ialah makanan beku. Makanan beku ni ialah macam frozen food lah kan. Selamat dimakan dan cara terbaik untuk memanjangkan usia sesuatu makanan. Macam makanan lama pun makanan beku. Takkan kita nak letak tempat yang macam luak, macam mana, macam kita letak tempat yang chiller kan. Ya. Sebab makan frozen ni semua orang sekarang kan makanan frozen kan. So makanan frozen ni sebenarnya boleh makan kalau dah habis tarikh luput. Sebab macam Ya. Wan cakap tadi, simpan makanan dalam frozen ataupun yang sejuk beku, dia akan memang merencatkan terus pembiakan bakteria. Sebab sebab bakteria tak mampu nak membiak dalam suhu yang sangat rendah, iaitu bawah negatif 2 frozen. Okey, so Nama pun frozen food kan. frozen Ya. food memang macam sekarang kan orang suka buat pasta frozen. Nasi lemak apa sekarang dah ada tak? Laksa frozen semua. Sekarang kalau pergi dekat 7E tu semua makanan frozen dah ada kat situ. Ya. Just ambil, panaskan kat microwave dah terus makan. Sebab itulah frozen food, sebab itulah orang sekarang suka meniaga frozen food. Makanan sejuk beku. Ya. Sebab dia tahan lama. Dia tahan lama, kita akan macam kita akan ada pembaziran sangat lah ataupun rugi kat situ. Ya. Sebab tu itu adalah salah satu sebab kebaikan makanan sejuk beku. Seterusnya. Okey, yang ke-9 ialah sos, cili dan mayonis selamat dimakan walaupun tarikh tamat tempoh, tapi ada syarat-syaratnya jika dia masih belum dibuka. Ya, macam biasalah makanan yang masih belum dibuka ni Ya. sebenarnya boleh je nak consume after tarikh Tarikh luput. luput.
sos ni kicap dan sos ni sebenarnya benda, dia duduk dalam kicap dalam botol. dalam botol kacau tu kan. Yeah. So daripada kilang dia dah menjalani proses matikan bakteria. So bila sampai kat kita, benda tu masih selamat kalau tak buka. Sebab bakteria-bakteria yang ada di surrounding kita tak boleh masuk dalam makanan kita. Yeah. Tapi sebelum nak makan tu dah melepaskan tahi luput, tengok dululah warna, bau kan. Yeah. Okay, so yang tu kita akan bincang lagi. Akan bincang ke seterusnya sekejap lagi. Okay, sebelum tu kita buat sikit. Okey, kita ada buat promotion iaitu beli 2 pieces ke atas kita akan bagi free postage. Beli apa tu Yana? Beli keropok Wheaties. Okay. Keropok Winties cake kita buat promotion 20 pieces ke atas, kita akan dapat free postage. Cepat-cepat grab, yang mana ada kenduri kenara tu memang molek lah untuk draw gift. Lepas tu kita bagi memang wajib beli sebab ada harga murah je kan, 20 pieces 20 pieces free postage. postage. Nak buat Siapa yang nak bagi kan? Nak buat hamper ataupun kawan nak kahwin esok tak tahu nak buat hamper apa, boleh dah belikan kami Wheaties. Sebab sekarang Wheaties ready stock, ada 4 perasa yang memang menambah hati, iaitu cheese, hot and spicy, kicap dan BBQ. Ya, betul tu. So grab semua kami punya flavor Wheaties yang memang sangat sedap lah kan. Boleh sekali rasa pasti nak lagi. boleh klik kita punya link link WhatsApp kat kat bawah. Nanti admin kami akan reply secepat yang mungkin. Dan juga kami juga ada membuat pencarian ejen untuk mencari side income, siapa-siapa yang nak cari side income kan, bolehlah PM kami. Okey. Bolehlah PM kami cepat-cepat sebab kita mampu buat berapa angka dalam 4 minggu? 5 angka. Okey, cepat-cepat klik link di WhatsApp, cakap nak jadi ejen, kami punya admin memang 24 jam akan balas. Lepas tu kita akan cari 50 orang yang terawal. So cepat-cepatlah grab peluang yang memang takkan ada. Memang takkan ada lah. Okey. So Yana, seterusnya kita akan teruskan dengan bagaimana kita nak tahu makanan tu boleh dimakan ataupun tidak boleh dimakan. Okey, macam mana kita nak tahu makanan tu boleh dimakan ke tak? Okey, macam tadi sebelum tu tahi luput dah tamat ni, tapi makanan ni nampak macam cantik je. Nanti elok je, betul kita pun jadi dilema. Nak makan ke tak? Nak makan ke nak buang? Nak buang sayang, makanan favourite. Tapi tak buang, takut pula sakit perut. Betul tak? Betul. So sekarang kita ada empat faktor ataupun 4 orang cakap ciri-ciri utama yang kita boleh observe, boleh tengok dekat makanan kita tu. Boleh makan tu ataupun tak boleh makan. Okey. Yang pertama ialah warna. Pastikan perhatikan dengan teliti jika warna makanan seperti yang kita nak makan tu telah berubah. Contohnya daging bungkus yang ketika mulai membusuk, mengalami perubahan kecil pada warnanya. Okey, contohnya warna lah. So warna ni sebenarnya kalau makanan kita tu dah ada perubahan warna kan. Contohnya contohnya kita tengok daging bungkus kan. Contoh daging ataupun ayam ke ikan ni sebenarnya kan benda-benda yang macam ni kan, dia boleh tak semestinya makanan yang macam tu lah. Kalau makanan ready to eat sekalipun roti lah apalah tu, dia juga boleh akan ada perubahan warna. So bila kita tengok bayar sensori kita mata, perubahan warna yang dekat makanan tu dah berubah, cepat-cepat kita dah macam meragui dah kan. Macam warna dah berubah ni. Tapi tengok macam elok lagi bau kan? dia macam okey lagi. So macam mana tu? So kita yang kedua ialah kita bau. Iaitu mengenal pasti sama ada makanan boleh dimakan ataupun tak boleh makan. Sebab makan tu akan, kalau yang tak boleh makan ataupun yang dah membusuk ataupun dah basi, dia akan mengeluarkan berbau masam ataupun berbau busuk. Tak semua bau-bau ni sebenarnya kan, bukannya makanan tu sendiri yang hasilkan. Sebab daripada kilang, makanan adalah fresh, adalah makanan yang kita kata segar, yang dikeluarkan daripada kilang untuk ke pengguna. Tapi disebabkan busuk-busuk semua ni adalah disebabkan pembiakan bakteria.
Betul. Okey. Pembiarkan bakteria yang ada pada makanan lah yang akan menghasilkan toksik, dia punya racun dan juga mendorong makanan kita tu berbau busuk, masak. So sebenarnya memang daripada bakteria tu sendiri. Bila dah ada bau macam tu maksudnya dah ada jangkitan bakteria lah tu. Ya, Betul tak? betul. Ha. Okey, yang ketiga kita boleh tengok tekstur. Tekstur juga dapat membantu mengenal pasti sama ada makanan tu enak dimakan. Jika berubah atau mempunyai penampilan yang kasar, Yang kasar kan, dan- yang berputih Ya. ataupun yang tebal. Contohnya macam krim kan, ataupun macam keju ke apakah. Kalau benda tu kita pegang dah macam berlendir ataupun Ya. berpasir, dia punya tekstur kalau contoh daripada smooth kan, macam krim kan, dia just Ya. smooth tau sebenarnya, tekstur dia gebu lah. Habis bila dia macam berubah dia berpasir, macam berbutih ataupun tebal semacam. Macam blender lah kan. Blender. Satu makanan yang ada makanan yang blender. So makanan yang macam ni dia dah menunjukkan satu orang cakap apa, satu tekstur yang dah macam dah dijangkiti bakteria ataupun yang dah tak selesa untuk dimakan. Sebab kita dah beli macam ni tapi lepas terlalu luput ataupun sebelum terlalu luput dia dah berubah tekstur, orang cakap berlendir. So stop lah daripada ambil tu, dah boleh buang lah sebab maybe dalam tu ada jangkitan-jangkitan yang ada bakteria. Okey, Anas. Okey, yang keempat, ciri-ciri yang terakhir ialah perisa. Okey, kalau macam mayonis kan, kalau dah taruh luput tu mesti akan rasa masam-masam kan. So, yang tu pun kita tak disarankan makan. Kalau nak rasa sikit-sikit tu boleh lah. Sebab mengelakkan kita dapat Keracunan makanan. keracunan makanan. Okey. So sekarang kita boleh simpulkan kat sini. Okey, sebenarnya tarikh luput ni sebelum penghilang-penghilang ataupun pembuat-pembuat makanan label dekat setiap pembungkusan, Ya. dia dah menjalani beberapa ujian tau. Untuk melihat sejauh mana daya tahan sesuatu makanan tu, tempoh makanan tu. Maksud dia okey, dia sampai contoh 1 tahun makanan tu boleh tahan tanpa dijangkiti mikrobiom ataupun bakteria. So daripada ujian-ujian macam ni barulah penghilang-penghilang akan membuat pelabelan expired date. Ya, Betul tak Yan? betul. Dia bukannya saja kita chop tau. Okey, makanan ni seminggu je boleh tahan. Okey, makanan ni sebulan, setahun. Tidak. Sebab sebelum kita buat expired date, kita akan menjalani beberapa ujian untuk melihat makanan tu sendiri. Macamnya berapa lama tempoh hayat dia boleh tahan. Ya. Ya kan, sebab makanan adalah melibatkan manusia. Manusia akan berkait rapat pula dengan kesihatan. Sebab kita nak bagi orang makan kan Yana kan. So benda ni bukan benda yang mudah ataupun benda yang main-main. So kita dah melalui berapa ujian yang memang cakap detail lah kan, teliti untuk menghasilkan sesuatu makanan. Okey. So daripada Okey, sampai sini saja. Okay. Ada apa-apa yang perbincangan kami pembaziran makanan disebabkan tarikh luput. Okey. Kita punya yang dekat viewer kita ni ada apa-apa soalan yang nak tanya ke, yang macam confused lah tadi yang dengan Wani cakap apa, ataupun ulang balik ke Yang kan. promosi ke, tentang ejen ke. So boleh tanya, Wani dengan Yana akan jawab insya-Allah. Okey. So sebelum tu siapa yang nak grab with this 20 pieces ke atas macam biasa. Free postage, free delivery. Ya. Hari ni order, esok kami post, lusa dah boleh makan. Betul. Okey, betul. Dan juga Wittis juga ada 4 perisai yang memang sedap. Iaitu cheese, BBQ, hot dan spicy dan kicap. Betul. Wittis adalah pilihan snack yang terbaik lah. Sangat digemari ramai. Digemari ramai, utamanya keluarga. Betul. Kalau macam tengok TV pun kan, makan pun tak sedap, dah habis dah sebungkus tu. Tak cukup pun sebenarnya 20 pieces tu. So beli lebih lagi, free delivery. So siapa yang nak menjana pendapatan juga, yang mana nak jadi ejen, boleh contact kami ataupun tekan link WhatsApp di bawah. Nanti admin kami akan reply secepat yang mungkin. Ya, admin kami tak tidur demi anda semua. Ya. So boleh tekan untuk join ejen kami Dan untuk kami ajar A sampai Z. ya, kita ada marketing team yang sangat Sehingga strong. mencapai 5 angka selama 4 minggu. Betul tu. So dah boleh jadi side income yang ni kan tak. Ya. Kalau mana tahu nanti dah tak nak kerja, nak terus jadi ejen kami kan, mana tahu. So boleh cuba nasib, boleh ambil peluang ni, tekan link di bawah, klik nak jadi ejen ataupun nak buat pembelian Wittis. Kami akan balas secepat yang mungkin. Jangan lepaskan peluang ini sebab tak selalu yang ada peluang ni. Okey, betul tu. Okey.
Kalau ada kami Okay, Wani rasa dah sampai sini. Jam pun dah pukul 5 kan? Ya. Okay. So yang kurang baik tu datang daripada Wani dan Yana. Ya. Yang baik tu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kami tamatkan live kami hari ini. Terima kasih semua yang menonton. Semoga bermanfaat. Tips hari ni yang kami kongsi pembaziran disebabkan tarikh luput. Semoga lepas ni nak membeli makanan bolehlah peka sikit kan, alert sikit tentang makanan yang kita makan. jumpa kami di hari esok pada hari yang Masa yang sama dengan kita punya banyak lagi tajuk-tajuk yang menarik kita nak kongsikan. Terus setia dengan kami sebab semua tips yang kita kongsikan ataupun cerita-cerita yang kita kongsikan sangat ada dah bermanfaat dan relate dengan kehidupan Ya, seharian. Okay. So terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.